Akan ada ulama yang amanah ini yang membaharukan dakwah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada selepasnya. Walaupun lepas pada Nabi Muhammad ini tak ada Nabi dah. Kerana Nabi Muhammad ini khatamul anbiya wal mursalin. Penutup kesudahan Nabi-Nabi dan Rasul. Kita jangan bimbang. Umat Muhammad ini menghadapi juga ujian penyelewengan yang berlaku. Penyelewengan ini pun ada juga dalam umat Muhammad. Macam umat lain juga. Di kalangan orang-orang yang lupa daratan. Tetapi tetap ada di kalangan umat ini. Orang-orang yang berani menyatakan kebenaran hingga hari kiamat. Di kalangan umat Muhammad ni, lagi dunia ni tak kiamat, mesti ada orang yang berani menyatakan kebenaran. Walaupun siapa mati. Mesti ada. Sehingga Nabi bersabda, Afdalul jihad, Al-afdalul jihad, Al-qawlul haq, Bisultanin jairin. Jihad yang paling besar, ialah bercakap benar di hadapan orang yang berkuasa yang paling. Ini jihad yang paling besar. Dan penyelewengan yang paling besar ni, kalau orang kapur menyeleweng, tak apa teruk sangat. Yang jadi masalahnya penyelewengan itu dilakukan oleh orang yang berkuasa, pemerintah. Walaupun pemerintah yang menyeleweng, akan ada di kalangan umat Muhammad ini orang yang memperjuangkan Islam hingga hari kiamat. Banyak dalam hadisnya. Jihad yang paling besar, orang yang bercakap benar di hadapan pemerintah yang zalim. Umpamanya, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Akan tetap ada satu golongan daripada umat aku, orang yang menzahirkan kebenaran hingga hari kiamat. Ini jaminan daripada Rasulullah. Umpamanya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, maka Allah Ta'ala akan menzahirkan satu kaum yang Allah Ta'ala kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah. Umpamanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha wa fi riwayatin amra diniha. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan melahirkan tiap-tiap permulaan satu abad orang yang membaharukan urusan agamanya. Mujaddid, reformer. Orang yang membaharukan urusan perjuangan Islam. Perjuangan Islam tu dulu juga. Kalau manusia yang lupa, maka Allah Ta'ala melahirkan pejuang-pejuang Islam yang mendahulukan semangat umat Islam supaya mereka tidak terkesong dan tidak menyeleweng hingga hari kiamat. Mesti ada. Pernah berlaku dalam sejarah umat ini. Dalam sejarah umat Islam kita ni lah, umat Muhammad yang mengaku beragama Islam ni, pernah berlaku lahirnya falsafah-falsafah akidah yang menyeleweng. Pernah berlaku dalam sejarah umat ini falsafah-falsafah akidah yang menyeleweng. Hasil pengaruh Islam. Hasil pengaruh bukan Islam. Dengan nama-nama Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Dengan dalil Al-Quran dan hadis. Sehingga masyarakat Islam menjadi keliru. Lebih berbahaya apabila ajaran sesat itu dilindungi oleh pemerintah, oleh kerajaan yang ada pada masa itu. Di zaman sejarah Islam, banyak berlaku penyelewengan. Mula-mula penyelewengan dalam masalah khilafah. Melatih khalifah orang yang tak layak jadi khalifah. Ulama-ulama Islam bangkit menentang. Ramai di antara mereka yang mati kena bunuh dalam sejarah Islam. Kerana perjuangan mereka inilah, maka akidah orang Islam jadi betul. Kerana Imam Abu Hanifah masuk jail, kita jadi betul kapan ini. Kerana Imam Malik kena dadang, kita dapat betul ini. Kerana Imam Syafi'i kena rata, kena dari, maka kita jadi betul kapan ini. Kerana Imam Ahmad bin Hanbal disebab dengan rata, daya mengalir kepada sunni, kita jadi betul kapan ini. Kalau tidak ada mujaddidin dan tidak ada ulama-ulama yang mujahidin, apa nak jadi pada orang Islam tak tahu. Ini kita baca dalam sejarah Islam. Pernah berlaku dalam sejarah Islam pengaruh-pengaruh luar. Bila orang Islam berjaya menakluk Parsi dan menakluk Rom, maka kitab-kitab daripada Parsi, daripada Rom punya terjemah. Bila tengok orang Parsi itu kaya, dia kenang ke Parsi. Bila tengok orang Rom itu kaya, dia tertarik kepada Rom. Ini pernah berlaku, bukan zaman Lenin je. Ini pernah berlaku penyelewengan itu.
Lalu mereka terjemah buku-buku Parsi dan buku-buku Rom. Diterjemah kepada bahasa Arab. Dia terjemah ke bahasa Arab. Lalu buku-buku sains. Orang belajar tentang palak, tentang tu tak apa. Tentang perbuatan. Buku tentang amalan yang memberi kekuatan kepada orang Islam. Dia terjemah buku falsafah. Falsafah Parsi, falsafah. Dia terjemah. Maka pengaruh Parsi dan Rom ni meresap dalam masyarakat Islam. Maka timbullah nak analisa zat Tuhan. Zat Tuhan pun nak kaji juga. Perbuatan Tuhan pun nak kaji juga. Akhir sekalinya, kalau kaji molek dah apa ni kaji dengan cara yang menyeleweng. Maka timbullah mazhab Mu'tazilah, mazhab Jabariyah, mazhab Qadariyah, macam-macam mazhab. Jabariyah kata semua kuasa duduk di tangan Allah Ta'ala. Qadariyah kata Tuhan beri kuasa kita boleh buat apa saja. Mu'tazilah pun lebih kurang dengan Qadariyah juga. Oleh kerana Quran ni tulis dengan kertas, maka dia patah ukur terus. Quran ni adalah kalam Allah yang makhluk, kata dia. Kalam Allah yang makhluk. Ini pernah berlaku. Di mana mazhab Mu'tazilah ini telah dipotong oleh khalifah. Telah dipotong oleh kerajaan yang berkuasa. Sehingga orang Islam jadi sesat. Orang ahli Mu'tazilah dilatih dari mufti. Dari mufti negara Abbasiyah. Ini pernah berlaku. Maka lahirlah Muhammad bin Nadar Al-Khuzai bergerak dengan mufti Mu'tazilah dan menegakkan hukum Allah Ta'ala. Hasil daripada perdebatan ini, Muhammad bin Nadar Al-Khuzai telah ditangkap dan disembelih hidup-hidup. Sembelih hidup-hidup. Ini dalam sejarah. Sudahlah negara kaya dia Allah, dia sembelih pula. Dia sembelih. Kemudiannya, patutnya ulama-ulama ditakutkan kena melih tadi. Muhammad bin Nadar Al-Khuzai kena melih. Jadi orang lain kena takut dan sepatutnya. Tetapi ulama-ulama tidak gentar. Ini ulama yang sungguh lah ni. Ulama yang kenal Tuhan sungguh. Orang yang tak kenal Tuhan, dia kenal radio lebih daripada Tuhan. Orang tu lain lah. Orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh. Yang kenal Tuhan sungguh-sungguh. Di antaranya Muhammad Ahmad bin Hanbal. Iaitulah Imam Mazhab Hanbali yang menjadi murid kepada Imam Syafi'i kita. Di mana Ahmad bin Hanbal ni adalah murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia duduk di wilayah yang lain. Ahmad bin Hanbal ni dia duduk di dekat pusat kerajaan Abbasiyah. Maka dialah yang berdepan dengan pemerintah pada masa itu. Akibat daripada itu Ahmad bin Hanbal telah ditangkap. Sudahlah kena kakak. Dia sebab pula, dia rotan. Dia dua dengan rotan. Sehingga darah melilit sampai ke tunik. Dan sehinggalah Allah Ta'ala menegakkan kebenaran Islam. Sehingga pemerintah itu ditukar dengan pemerintah yang lain. Maka tegaklah kembali ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini cerita sama dulu. Di mana penyelewengan ini hasil daripada falsafah yang bukan Islam. Yang menyesatkan orang Islam. Sehingga masyarakat Islam menjadi keliru. Lebih berbahaya apabila ajaran sesat itu dilindungi oleh pemerintah. Tetapi Islam dan penganutnya tetap terpelihara dengan lahirnya ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang mempertahankan akidah yang sebenar dengan huraian-huraian yang mendegahkan cabaran di zaman mereka. Dengan huraian tentang akidah yang berhubung dengan sifat-sifat Allah dan lain-lain dengan cara yang boleh dipaham oleh masyarakat di zaman itu. Dan kita yang ada di zaman ini menghafal sifat yang disebut oleh mereka. Tetapi tidak memahami tentang cabaran akidah di zaman ini. Lahirnya ilmu sifat 20 yang dinamakan ilmu kalam. Ilmu kalam. Ilmu tauhid ni siapa orang panggil ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu cakap. Pasal dalam masalah tauhid ni terpaksa kena cakap banyak pada masa tu. Sehingga orang panggil ilmu kalam. Pasal apa kena cakap banyak? Kerana nak bahas dengan pokok Mu'tazilah dan pokok Jabariyah. Oleh kerana dengan ayat Quran baca secara kotak orang tak faham. Maka ulama-ulama khususnya buat sifat wujud, izam, bakok, mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Hingga akhirnya sebahagian daripada sifat Tuhan. Kemudian orang yang kemudian ni jadi tak faham pula. Dia jadi tak faham. Termasuk orang zaman kita ni. Bila belajar sifat 20, dia juga ingat sifat Tuhan tu 20 tu je. Kalulah sifat Tuhan tu 20 tu je. Berat benar lah Tuhan, manusia banyak lagi sifat. Kalau duduk main lagu tu tak. Ini menjadi lagu ni. Dia duduk tahannya sifat Tuhan tu 20 tu je. Adanya sifat Tuhan, semua sifat kesempurnaan adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu. Tadi dia jadi tak betul faham. Dia jadi menyeleweng.
di zaman yang mutaakhir ni, duduk ingat ni sifat Tuhan tu 20 tu je. Padahalnya ulama-ulama tu dia sebut sebahagian daripada sifat Tuhan adalah 20 sifat yang disebut itu. Dengan sebab itulah Abul Hasan al-Asy'ari bilang 13 sifat. Abu Mansur al-Maturidi bilang 20 sifat. Abu Mansur sebut 20, Abul Hasan al-Asy'ari sebut 13. Itu hanyalah sebagai sebahagian daripada sifat-sifat Tuhan. Sedangkan banyak lagi sifat-sifat Tuhan. Boleh orang kediam ni 20 tu ialah sifat Tuhan. Oleh kerana sifat Tuhan 20 tu itulah. Mada sifat 20 tu, lepas pada 20 tu ikut anda lalu. Ini dia. Ikut suka lalu. Ini dia. Inilah salah faham kita. Sesungguhnya umat Islam tidak putus-putus menghadapi cabaran yang menguji akidah mereka. Dan musuh-musuh Islam sentiasa membaharui rancangan mereka dari semasa ke semasa. Kita kena sedar, kalau musuh-musuh Islam ni dia baru tak mau. Dia sentiasa membaharukan cara nak menentang kita dari semasa ke semasa. Kalau dulu dia kata falsafah. Falsafah kaji sifat Tuhan. Falsafah ilmu tasawuf. Sehingga sampai kepada menyeleweng. Tasawuf yang sebenar, diselewengkan. Sampai kepada pekat tu. Zaman ni dia ubah pula. Sebabnya kaya zaman dulu tu orang reti dah. Mereka membaharukan.